Pertama sekali, apa yang kita perlu faham di Malaysia, industri electricity industry dibahagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama ialah pembekalan bahan mentah, fuel supply. Dan di Malaysia, bahan mentah hanya boleh datang dari 2 pembekal, iaitu tenaga untuk arang batu dan Petronas untuk gas. This is 100% control by those 2 parties. Seterusnya, bahagian yang di tengah itu ialah bahagian penjanaan. Daripada tahun 90-an lagi, bahagian penjanaan ini kerajaan telah bebaskan, telah liberalisasi, di mana syarikat swasta dapat membina stesen jana kuasa untuk menjana tenaga elektrik. Dan pada hari ini di Malaysia, walaupun terdapat liberalisasi tersebut, despite the liberalisation for nearly 30 years now, tenaga nasional masih menjana 50% keperluan tenaga, Malakoff lebih kurang 25%, dan Edras banyak 14%. Baki 10% itu syarikat-syarikat kecil yang lain. So, bahagian penjanaan ini memang telah diliberalisasi sebanyak 30 tahun. Segmen yang ketiga ialah transmission dan distribution, transmisi dan juga penjualan kepada rakyat. Bahagian tersebut terkawal hanya oleh tenaga nasional. Maknanya, kemasukan bahan mentah dan penjualan tenaga 100% dikawal. Apa yang telah diliberalisasi sebanyak 30 tahun ialah bahagian penjanaan. Jadi ini penting untuk kita faham pertama sekali. Yang keduanya, bahagian penjanaan ini ialah melalui perjanjian jual beli atau PPA, Power Purchase Agreement, yang terkawal. Maknanya tarif untuk sesiapa yang memiliki stesen tersebut ditetapkan untuk had PPA tersebut. Jadi tidak boleh ditukar walau siapa pun yang memiliki stesen tersebut. Dan seterusnya, kawal selia atau regulation di atas industri tenaga begitu ketat di Malaysia. Kita ada Suruhanjaya Tenaga dan juga Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Ambil Tiga, KETA. Jadi sesiapa yang menjadi pemegang saham syarikat penjanaan perlu mematuhi segala kawal selia yang telah ditetapkan. Jadi kesimpulannya di sini, kesimpulan pertama ialah bahagian penjanaan memang telah diliberalisasi, memang pernah dimiliki oleh syarikat swasta. Kesimpulan kedua ialah di Malaysia, kawalan atau kawal selia atau regulation begitu ketat, dan disebabkan kawalan ketat tersebut di mana pembekalan dan transmisi telah ditetapkan, bahagian pertengahan ini sebenarnya dalam keadaan yang susah jika tidak mematuhi syarat kepada PPA. Tenaga nasional mempunyai hak untuk mengambil alih stesen penjanaan tersebut. Di bawah PPA, TNB mempunyai step-in rights untuk mengambil alih stesen jana kuasa tersebut. Jadi apabila kita lihat dari segi itu, pertama, pembekalan tenaga ditetapkan, transmisi ditetapkan, kawal selia begitu tinggi, TNB mempunyai hak untuk step-in, barulah kita dapat faham kenapa kerajaan telah bersetuju untuk melonggarkan polisi kebinaan. Siapa yang memegang saham jana kuasa tersebut sebenarnya tidak mempunyai banyak kuasa disebabkan bahan mentah ditetapkan, transmisi ditetapkan, PPA telah fix untuk terma tersebut, dan apabila tamat tempoh PPA, sebenarnya aset tersebut memang tidak ada nilai lagi disebabkan tidak boleh digunakan. Jadi pada saya, kepentingan negara dipelihara melalui setiap langkah-langkah yang saya telah nyatakan tersebut. Dan sesiapa yang pegang saham tersebut sebenarnya tidak mempunyai banyak kuasa di dalam isu. Dan katalah worst case scenario, katalah worst case scenario, di mana pihak pemegang saham baru menutup stesen tersebut. Pertama sekali, mereka akan rugi lebih 5 bilion ringgit setahun untuk 5,000 megawatt tersebut. Janaan tunai ialah sebanyak 5 bilion ringgit setahun, number one. Number two, di Malaysia kami mempunyai buffer di antara kapasiti penjanaan dan penggunaan.
Dan buffer tersebut sebanyak 25%. Di mana kapasiti penjanaan melebihi penggunaan sebanyak 25%. Dan itu penggunaan peak, penggunaan paling tinggi. Jadi walaupun 14% ditutup, masih ada buffer 11%. Dan kalau kita lihat negara seperti Singapura, lebih 80% dana kuasa di Singapura dimiliki oleh pelabur asing. Di Australia, di UK, tidak ada syarat menetapkan milik polisi asing. Apa yang penting ialah kawal sedia perlu ada, regulation perlu tetap, dan penguasaan terhadap pembekalan dan transmisi perlu ada. Jadi apa yang dilaksanakan oleh kerajaan adalah sebahagian daripada liberalisasi industri tenaga. Kenapa liberalisasi penting? Liberalisasi penting kerana dia mewujudkan competition, persaingan di antara syarikat. Apabila ada persaingan, secara istilah ekonomi, harga akan turun. Dan apabila harga turun, manfaatnya ialah kepada rakyat.